Cakap. Cakap, jangan lupa cakap. Tak apa, cakap. Cepatlah, tolong sama abang. Cakap. Jangan lupa subscribe, Bang. Lagi lah. Lagi mau. Jangan lupa Sakal Saham. Subscribe. Okey, jangan lupa subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Saka Saham, Saka Saham. Pada yang belum subscribe, macam biasa subscribe, share and like, benda barang baik bang, bukan barang tak baik. Okey, kita share yang ramai, okey ya. Right, hari ni kita nak cerita sebab soalan ni sebenarnya topik ni sebenarnya ramai juga yang bertanya dekat abang melalui PM ataupun daripada grup saham abang sendiri. Diorang bertanya macam mana kita nak filter counter ataupun kita screen, macam mana kita nak screening counter apa yang kita nak beli yang boleh diorang berasah ke apa benda semua kan. So macam mana nak filter? Saham ada dalam lebih kurang 1000 lebih bang 1000 lebih dalam bursa Abang bertanya pada Saka abang sebenarnya. Okey. Counter mana yang kita nak buy ni? Itu yang menjadi persoalan. Sekarang ni kalau kita tengok dekat luar, macam-macam filter ada, macam-macam screening apps terdapat dekat luar tu, ada yang jual, ada yang free. So macam mana kita nak guna pakai benda ni semua kan? Okey, apa dia sebenarnya yang kita panggilkan, kita masukkan dengan stock screening ni sebenarnya? Itu yang kita kena faham dulu. Stock screening ni apa? Stock screening ni dia lebih ataupun filter dia lebih kepada kita untuk mencari saham-saham ataupun stok-stok yang untuk kita beli melalui kriteria yang kita hendakkan. So kalau kita punya kriteria jenis A dan kita screen dia through A, so dia keluar lah dan kita boleh belilah stok tu. Tapi masalah sebenarnya bukan dekat filter atau screen counter tu. Masalah sebenarnya sebelum kita nak screen counter tu, kriteria yang kita nakkan dalam kita untuk kita meletakkan apabila kita nak screen counter tu. Mata abang tengok dekat bursa ni, tengok belum jatuh dah pula kan. Tak apa, kita biarkan dia kita tak ada sangkut paut kat situ. Sekarang ni sebelum kita nak filter ataupun screen counter, yang paling penting sebenarnya kita kena tahu dulu objektif kita dalam trade saham ni. So kita perlu tahu objektif kita, trader yang macam mana kita dalam saham. Either you punya objektif dividend objektif ataupun you aggressive trader. Benda-benda macam ni kita kena kenal dulu kat diri kita, baru kita boleh screen counter. Terutama pada newbie. Sebab semalam ada yang tanya saya, sekejap abang ada yang tanya abang berkenaan dengan penny stock. Dia berasa heran lah sebab ada grup yang boleh tiba-tiba dapat penny stock naik 2-3 sen. Bang, macam mana dia orang screen penny stock ni? Dan dia tanya abang boleh screen penny stock pula? Boleh bang, bukan tak boleh screen penny stock. PS17 nak screen pun boleh sebenarnya, tak ada masalah kan. Tapi masalahnya apa kriteria yang you nak dalam you punya screening tu. Kriteria tu yang penting. Sebelum kriteria, pastikan objektif you dulu. Kalau you as the long term investor dan kita ambil aggressive counter, itu mungkin screening yang salah lah. Mungkin you as a dividend player, tapi you cari counter, you screen counter yang tak ada dividend. Salah lah kalau kita dividend player, kita screen lah through dividend dia punya screening ataupun filter tu. Kalau kita aggressive player, macam mana cara kita nak screen dia? Screening counter ni dia boleh bagi kepada dua sebenarnya dia punya teknik. Sama ada you boleh guna teknik technical analysis you untuk screen counter, ataupun kita boleh gunakan fundamental analysis. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lah, memang beza antara kita screen FA melalui FA dan kita screen melalui TA. So kepada yang short term ataupun intraday trader, you punya screening pun lain. Screening yang untuk screen counter ni lain. So untuk menjawab soalan dia macam mana kita nak screen counter, pertama objektif dulu. Objektif you as objektif you dalam saham ni, you trader jenis macam mana. Kenal pasti dulu you type of trader yang macam mana, baru kita boleh screen counter mengikut kriteria yang kita nak kenal pasti. Antara tadi kita boleh screen melalui technical analysis,
ataupun you boleh screen melalui fundamental analysis. Itu terpulanglah pada masing-masing. So, katalah you as a intraday player ataupun aggressive trader kan. Kemungkinan besar antara yang you boleh screenkan kriteria-kriteria dia. Pertama, you boleh letak price range. Ya. Pertama, price range dia berapa harga saham yang you nak screen. Yang mana yang you nak beli ataupun search lah. Mungkin harga saham 10 sen ke 30 sen, ataupun you boleh buat saham RM1 ke RM2. Pertama, price range you kena betul. You kena screen dan kriteria dia price range dia. Kemungkinan kedua pula, you nak tengok jenis value transaction yang trade, ataupun quantity traded. Quantity traded ni maybe you akan ambil yang pas punya. Maksudnya di sini semalam you nak satu traded quantity yang 300,000 ke atas. So you boleh masukkan 300,000 ke atas. Lepas tu you nak dia punya kenaikan percentage kenaikan dia, history percentage kenaikan dia berapa persen. Si boleh juga you buat sebagai you punya filter lah. Ini sebagai aggressive trader. So untuk yang pernah belajar technical, lagi senang you nak buat screen ataupun filter counter ni. Terpulang sebab belajar technical dengan belajar teknik different. You belajar technical, let's say you ada belajar Bollinger Band atau you belajar MACD ke benda semua, then maybe you boleh screen mengikut you punya kefahaman technical tadi lah. Tapi kalau you belajar teknik, sebab teknik dia ada satu SOP dia, yang setiap teknik dia ada SOP dia sendiri. So you boleh screen melalui SOP yang you belajar teknik tadi. Contoh, you belajar satu teknik yang mengatakan teknik you nak beli 52, dia break 52 minggu harga tertinggi, you nak buy. So you screen lah 52 minggu harga tertinggi tu. Bagaimana nak screen? Okey, setengah apps you boleh carilah apps dia. Setengah apps dia mungkin free dalam internet tu, tapi melalui biasanya kita, kalau siapa yang pakai Share Investor, Bursa Malaysia, kau pakai TradingView kan, Man? TradingView pun boleh screen counter kan? Boleh. Boleh screen counter. Itu terpulang pada masing-masing app apa yang you pakai untuk screen. Cuma apa yang penting, kriteria tu yang kita kena pasti, dan kriteria tu mestilah meet dengan kita punya trading objektif ataupun type of trader kita jenis apa. Tapi kena faham ya, bila you screen counter ada limitation tu sebenarnya, ada kekangan dia kat situ. You dah dapat satu counter, bila kita dah screen counter dan you dah dapat counter tu punya list, you dapat counter tu punya list mengikut apa kriteria yang you nak kan. Tapi sebenarnya you tak tahu history counter tersebut. Dan abang nasihatkan, kalau you dah screen counter, ikut counter screening yang apa yang you nak, dan kita mesti tahu pula history counter tersebut. Sebab dalam screening counter tu kebanyakan filter counter dia tak cerita tau bang, dalam tu sama ada company ni ada kena sue ke dekat mahkamah, ada masalah daripada segi management ke, ataupun apa sajalah yang selain daripada screening you tu, you kena study dia juga. Kemungkinan besar you punya screening tu tak masuk PN17, tapi dia meet you punya filter counter tadi, meet dekat you punya tu, dan counter tersebut keluar. Tapi you tak tahu counter ni sebenarnya PN17. So kena tengok juga history setiap counter yang you dah filter tu, untuk you lebih fokus. Sebab filter counter ni sebenarnya untuk lebihkan mengurangkan kita punya kerja lah. Jadi dia membantu kita untuk lebih fokus kepada counter-counter yang kita hendakkan. Memang perlu ada sebagai trader ke investor ke, kita memang perlu untuk buat screening ni. Kalau tidak, masak kau nak cari 1,000 lebih counter dalam tu. Macam mana kita nak cari counter yang kita nak trade kan. So tadi antara dia yang bukan kelemahan lah. Jadi kita kena faham, sebab bila kita screen counter ni, history counter tu tak keluar. So kita kena tengok lah
Kita dah dapat counter-counter yang kita nak screen tadi, dan kita kena tahu history dia. Dan antara lagi faktor cara-cara yang kita, kriteria-kriteria yang kita boleh masukkan dalam kita punya screening ni, maybe you boleh masukkan dalam segi industri dia. Contoh, sekarang ni glove counter yang tengah main. So you boleh cari counter-counter glove, kita screen out, kita filterkan semua counter-counter glove, then you tengok satu-satu. Okay, katalah counter healthcare pula kan. Okay, you screen through healthcare counter, dan kita cari satu-satu. Yang penting dia mesti meet, sekali lagi, kita punya objektif investment kita ataupun kita punya trading style kita lah, kita punya trading style atau trading plan kita. So macam biasa, screening ataupun filter counter ni sangat membantu, tapi dia tak akan membantu you kalau you tak tahu apa benda yang you nak screen. Contohnya lah, katalah Cik Ahmad nak kahwin. Cik Ahmad nak kahwin. Bang, saya nak kahwin lah bang. Okey lah, kahwin lah. Tapi saya tak tahu nak cari perempuan yang macam mana bang. Dia kata, itu masalah kau lah. Kau kena pastilah jenis-jenis wanita yang macam mana. Yang berjilbab ke, yang skirt atas lutut ke, kan, yang pakai tudung tapi pakai skirt ke, itu terpulang pada dia lah. Bila dia dah tahu dia nak kahwin, okey Mat, saya nak kahwin orang macam ni. Oh okey, cantik Mat. Orang macam ni. Dekat Melu ada 10 orang Mat, macam kriteria kau. Baru dia tu 10 orang. Then define dekat mana rumah dia. Macam tu lah kita juga dalam usaha Malaysia ni. Senyum je Cik Ahmad kita hari ni. Sekejap lagi abang nak interview dia pula pasal futures ni. Sebab dia Taiko futures sebenarnya, FCPO punya Taiko ni. So so macam biasa, screening counter adalah merupakan counter yang kita nak beli. Kita screen dia memudahkan kita dalam mencari beribu counter yang ada ni, dan dia membantu kita mengikut kriteria yang kita nak sendiri. So sebelum tu kena pasti dulu kita punya objektif pelaburan, barulah kita boleh screen. Sebab banyak soalan yang datang kat bang, macam mana nak screen counter? Bang, macam mana nak screen counter ni? Kadang-kadang abang pun pening. Abang nak screen counter ikut kau punya minat ke abang punya minat? Okey, mungkin kriteria abang lain, kriteria kau lain. So kena pasti dulu type trader you, dan baru buat kriteria dia, dan screen. So benda-benda macam ni kita boleh dapat dalam internet, apps-nya banyak yang free. Nak bayar pun ada yang jual juga, tapi bagi abang, kalau yang you bayar dan dia tak mix dengan apa yang you nak pun problem lah. Sebab yang bayar tu mungkin apps yang dia screen atas dasar dia punya kendak. So kita bukan kendak kita, dan kita pun pergi bayar, dan kita pun follow je. Kita pun tak tahu sebenarnya apa yang di screen sebenarnya. Ada juga macam tu kan. Tapi bagaimanapun, screening counter dan filter counter ni memang perlu kita pelajari, dan ia sangat-sangat membantu kita. Okey, Cik Mat, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada Okay. Ada masuk okey boleh Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Subscribe bro, subscribe gratis.